Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyelesaikan tugasan pembelajaran, iaitu yang bertajuk kenal pasti perbezaan kata tugas, iaitu yang pertama kata hubung gabungan, kata hubung pancangan, yang ketiga kata praklausa, dan yang keempat kata prafrasa dan kata pasca frasa. Baiklah, kita akan lihat satu persatu. Saya merujuk buku Tata Bahasa Dewan. Baiklah, yang pertama kita lihat kepada kata hubung gabungan. Apakah itu kata hubung gabungan? Kata hubung gabungan ialah jenis kata yang menghubungkan dua klausa terlebih yang sama tara sifatnya. Ayat yang terbentuk yang menggunakan kata hubung gabungan ini disebut ayat majmuk gabungan. Contoh kata hubung gabungan ialah dan, lalu, sambil, malahan dan kemudian. Penggunaan dalam ayat adalah seperti yang berikut. Contoh Aminah mengemas rumah dan ibunya membasuh kain. Kita dapat lihat di sini kata hubung gabungan dan digunakan dalam ayat tersebut. Baiklah, yang kedua, kata hubung pancangan. Apakah kata hubung pancangan? Kata hubung pancangan ialah jenis kata hubung yang menyambung klausa tak setara dan atau klausa pancangan pada klausa utama atau klausa induk. Kata hubung pancangan terbahagi kepada tiga jenis, iaitu kata hubung pancangan relatif, kata hubung pancangan komplement dan kata hubung pancangan keterangan. Baiklah, kita lihat satu persatu kata hubung pancangan relatif terlebih dahulu. Kata hubung pancangan relatif merupakan ringkasnya, kata relatif ialah perkataan yang berfungsi menghubungkan klausa utama dengan klausa kecil yang lain. Bentuk kata hubung jenis ini ialah yang. Contoh ayat bagi kata hubung pancangan relatif ni iaitu budak yang sedang membaca itu adik saya. Kita dapat lihat penggunaan kata hubung pancangan relatif di sini iaitu yang. Baiklah, yang kedua, jenis yang kedua, kata hubung pancangan komplement. Apakah kata hubung pancangan komplement ni? Kata hubung pancangan komplement ni, kalau nak senang faham, dia menggunakan dua kata, iaitu bahawa dan untuk. Contoh ayat, guru itu menyatakan bahawa muridnya sangat rajin. Contoh untuk pula, buku itu untuk diberikan kepada Sarah. Yang ketiga, jenis yang ketiga, jenis kita masih lagi dalam kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan jenis yang ketiga iaitu kata hubung pancangan keterangan. Kata hubung pancangan keterangan, ringkasnya, kata keterangan berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi keterangan pada klausa utama. Beberapa contoh kata keterangan adalah seperti yang berikut: kerana, sekiranya, kalau, hingga, agar dan semoga. Itu merupakan 6 contoh. Dia ada banyak lagi. Contoh penggunaan dalam ayat, saya bagi 2 contoh. Yang pertama, pegawai itu sering dipuji kerana rajin bekerja. Kita dapat lihat di sini bahawa dia menggunakan kata hubung pancangan keterangan apa? Iaitu pandai, kerana. Baiklah, contoh yang kedua, kalau musuh menyerang, kami akan melawan. Mana kata hubung keterangan? Iaitu kalau, dia guna depan ayat pandai. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada kata praklausa. Tadi kita lihat kepada kata hubung pancangan, kita lihat dah. Kata hubung gabungan kita lihat dah. Kita lihat yang ketiga, kata praklausa. Apa itu kata praklausa? Kata praklausa ialah sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa, iaitu yang terdiri daripada kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar dan kata pangkal ayat. Baiklah, tugas perkataan ini
Yang demikian adalah untuk menimbulkan seruan, pertanyaan. Lagi untuk pengeyaan atau sebagai penerang kepada pangkal klausa. Baiklah, bentuk-bentuk kata yang tergolong sebagai kata praklausa iaitu yang pertama, dia ada 5. Yang pertama kata seru, yang kedua kata tanya, yang ketiga kata perintah, yang keempat kata pembenar, dan yang kelima dan terakhir iaitu kata pengkal ayat. Baiklah, kita lihat satu persatu ya. Kita lihat kepada kata seru terlebih dahulu. Kata seru ialah bentuk kata yang berfungsi berbagai-bagai perasaan dan digunakan dalam ayat seruan. Contoh kata ialah aduh, cheese, wah, aduhai. Macam tu lah. Kita boleh kesan kat sini dia akan menggunakan simbol seruan dekat belakang ayat tu. Contohnya, aduh, sakitnya kakiku. Itu merupakan dia menggunakan kata seru. Kata praklausa, kata seru. Baiklah. Yang kedua, kata tanya. Kata tanya ni kita ingin menanyakan seseorang itu. Contohnya, saya nak tanya, harga barang itu berapa? Okey, berapa? Kat belakang ayat tu ada tanda soal. Baiklah, yang ketiga, kata perintah. Kata perintah ni kalau nak senang faham, kata perintah merupakan kata untuk kita memerintah seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan. Contohnya kita cakap jangan buang sampah di sini. Itu merupakan satu kata perintah. Baiklah. Yang keempat iaitu kata pembenar. Kata pembenar ialah perkataan yang mengesahkan sesuatu pernyataan. Kita nak membenarkan sesuatu perkataan tu. Contohnya, ya, itulah orangnya. Ya, awaklah orangnya yang sedang menonton. Macam tu. Contoh. Okey. Seterusnya, kata pangkal ayat. Yang kelima ni, kata pangkal ayat. Yang kelima dalam kata praklausa, iaitu kata pangkal ayat. Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir di bahagian hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam wacana. Okey, faham tak? Okey, saya bagi contoh untuk lebih faham ya. Contoh kata pangkal ayat adalah seperti yang berikut. Hatta, maka, syahadan, adapun, macam tu. Okey, contoh dalam ayat saya bagi contoh. Hatta istana itu pun siaplah. Dia hatta ni macam maka juga tapi perkataan lama macam tu. Okey, contoh maka pula. Maka panglima itu pun diberi persalinan. Okey, yang terakhir kita sudah sampai di penghujungnya. Yang terakhir, kata prafrasa dan kata prafasi. Maafkan saya. Yang terakhir, kata prafrasa dan kata pasca fasa. Jom kita lihat apakah sebenarnya kata pasca fasa dan kata pasca frasa ni. Ya Allah, tersasa saya. Baiklah. Sebenarnya kata prafrasa dan kata pasca frasa ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum dan sesudah frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif atau frasa seni nama. Perkataan-perkataan ini mendukung tugas menonjolkan maksud yang terkandung dalam ayat seperti tugas membantu, menguatkan, menegas, menafikan, memerikan dan banyak lagi lah. Berdasarkan tugas ini, maka prafrasa iaitu perkataan yang hadir sebelum frasa mengandungi 9 jenis iaitu kata bantu, kata penguat, kata penegas, kata nafi, kata pemberi, kata sandi nama, kata arah, kata bilangan dan kata adverba. Okey. 3 daripada kata tugas di atas boleh juga hadir sesudah frasa iaitu sebagai pasca frasa. Kita ingat pra frasa, pasca frasa. Pra merupakan sebelum, pasca merupakan selepas. Okey, sebelum frasa apa? Yes, pra frasa. Selepas frasa, pasca frasa. Okey, 3 kata tadi saya cakap boleh duduk di pra frasa dan pasca frasa. Yang pertama, kata penguat. Yang kedua, kata penegas. Dan yang ketiga, kata adverba. Okey.
Itu sahaja daripada saya. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab join live saya. Bye.